ayam telur. Jual telur? Dah lama kerja jual telur? Tak, 1 bulan saja. Kerja ni gaji berapa dapat? 1,500. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Urusan jual beli dadah dikatakan menjadi punca berlakunya kejadian tembak sehingga maut di sebuah hotel di Bukit Bintang, Kuala Lumpur baru-baru ini. Sehingga kini pihak polis berjaya menahan 3 suspek utama, manakala mangsa pula dikatakan mempunyai 13 rekod jenayah lampau termasuk culik, bunuh dan dadah. Ikuti perinciannya bersama wartawan Arisha Khalid. Mei lalu, seorang lelaki ditemui maut di sebuah bilik hotel di Bukit Bintang, Kuala Lumpur dengan kesan tembakan di dahi dipercayai berpunca daripada urusan jual beli dadah. Kru 999 bertemu Ketua Polis Daerah Dangwangi, Assistant Commissioner Nur Delhan Yahya bagi mendapatkan perincian kes ini. Pada 3 Mei 2022, pihak polis telah menerima maklumat berkaitan dengan satu kejadian tembak daripada pekerja salah sebuah hotel di Jalan Bulan off Jalan Bukit Bintang. Kejadian dipercayai berlaku kira-kira jam 7.05 malam dan pihak polis berjaya menahan suspek utama disyaki terbabit dalam kejadian itu. Dalam masa yang sama, pihak polis telah menjalankan siasatan di tempat kejadian dan telah berjaya menahan salah seorang suspek yang dipercayai terlibat dalam kejadian ini, iaitu satu lelaki warga negara tempatan berusia 49 tahun dan juga berasal daripada Johor, dan dipercayai suspek ini merupakan rakan kepada mangsa. Berdasarkan hasil risikan kurang dari 24 jam, pihak polis turut berjaya memberkas 2 lagi suspek berasal dari Kuala Lumpur di sebuah kediaman di Puchong, Selangor pada jam 8.15 malam. Dalam serbuan terbabit, polis turut merampas 2 pucuk pistol jenis revolver 38 bersama 6 butir peluru dan semi-auto beretta beserta 8 butir peluru dan 1 kelopak peluru. Suspek yang pertama yang ditahan di tempat kejadian itu telah disambung reman selama 4 hari lagi, dan siasatan akan diteruskan lagi. Tepat jam 12.30 tengah hari, kru 999 bersama pegawai polis bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Dangwangi meninjau semula lokasi kejadian. Pihak polis menunjukkan semula detik-detik perjalanan mangsa bersama 3 lagi suspek ke sebuah hotel sebelum mangsa ditemui maut di dalam bilik. Menurut ASP Risikan dan Operasi Jenayah IPD Dangwangi, ASP Muhammad Jazlan Sharif, suspek utama dipercayai menaiki kenderaan jenis Toyota bersama mangsa dari Johor ke Kuala Lumpur, manakala 2 lagi suspek hanya menaiki motosikal yang diparkir tidak jauh dari kenderaan mangsa. Berdasarkan hasil siasatan pihak polis mendapati bahawa mangsa dipercayai bersama suspek utama kejadian telah meletakkan kenderaan di kawasan ini dan mereka dikatakan telah menginap di sebuah hotel di tingkat 6 yang terletak kira-kira 50 meter dari tempat letak kenderaan mereka. Bagaimanapun, hasil siasatan mendapati mangsa berusia 49 tahun itu memiliki 13 rekod jenayah lampau berkaitan dadah, culik dan bunuh, manakala 3 lagi suspek turut mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, CP Dato' Azmi Abu Kasim berkata, dengan tangkapan dan hasil penemuan yang dijalankan, beliau percaya kes pembunuhan terbabit berjaya diselesaikan. Namun, siasatan berkaitan motif pembunuhan masih dijalankan sehingga ke hari ini.
Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Suspek boleh dikenakan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Laporan Arisha Kalim, 999. Seorang pemandu kenderaan jenis MPV dipercayai telah memandu dengan berbahaya dengan memotong di lorong kecemasan pada masa yang sama melakukan provokasi terhadap pengguna jalan raya yang lain. Kejadian di Lebuh Raya Karak, arah Genting Sempah itu berjaya dirakam kamera papan pemuka dashcam lalu menjadi tular di media sosial sehingga mencecah lebih 300,000 jumlah tontonan di laman Facebook. Kita pemandu, kita pun nak berhati-hati, and then lepas tu ada orang berludah. Kita rasa macam marah lah. Memang marah. Benda tu kena beradab lah. Kita kena bagi pelajaran dekat dia. Macam kita kena bagi dia kita tepi dulu. Janganlah bergaduh dekat highway. Kalau dia pun cakap dengan kita, kita tak boleh melenting. So kita kena handlekan dengan secara baik lah. Macam tu. Sabarlah. Bersabar. Sepatutnya dah zaman maju macam ni kan. Kita sepatutnya lagi patut civic tu lagi banyak begitu. Tolak ansur lah sikit mandu tu. Jalan raya kita bersama guna. So jadi janganlah ingat kita seorang je nak guna jalan raya ni. Ya, kalau boleh kita dah buat report tu, tolong ambil tindakan yang sewajarnya. Pada saya eloklah dashcam ni dia adakan pada semua kenderaan. Baik segi lori ke, kenderaan kecil ke, semua ada. Sebab sekarang motosikal pun dah boleh bawa dashcam dengan semua. Jadi itu sebagai bukti tanda kita benar atau kita salah. Hasil semakan saman ke atas MPV berkenaan terdapatnya 56 saman terdahulu yang masih belum dijelaskan. Kru 999 bertemu Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Superintendent Azman Syariat bagi mendapatkan perincian kes ini. Satu laporan polis telah dibuat untuk kita memulakan siasatan bagi kes ini. Dan pada hari yang sama juga, 1 hari bulan Mei, pemandu kenderaan tersebut telah tampil ke pejabat BSPT IP di Gombak. Kita juga telah melaksanakan ujian air kencing tetapi negatif. Begitupun kita turut mengambil sampel darah bagi ujian kali kedua, ujian alkohol dan juga ujian dadah. Kita telah mewar-warkan di akhbar supaya perakam dashboard untuk tampil ke Balai Polis, tetapi sehingga kini masih tiada sesiapa yang tampil untuk memberi keterangan. Kami di JSPT Selangor turut memiliki satu talian yang khusus untuk digunakan bagi melaporkan kejadian-kejadian kesalahan trafik, di mana orang awam boleh menghantar WhatsApp di nombor 019-645-9622 dengan menyertakan rakaman pendek kejadian tersebut serta tarikh dan masa serta lokasi kejadian berlaku. Suspek telah direman 3 hari bermula 2 Mei lalu dan telah pun diberikan jaminan untuk melengkapkan siasatan. Kes kini disiasat mengikut Seksyen 42/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu dengan berbahaya di jalan raya. Tahu. Ada tahu. Tahu berapa rakaat? Tahu 4. 4. Zuhur? Zuhur 12. 12. Pasar Borong Selayang dan Pasar Borong Kuala Lumpur menjadi lokasi tumpuan pendatang asing tanpa izin parti termasuk kelompok pelarian.
Sebilangan parti yang meloloskan diri dari depo tahanan Sungai Bakap pada pertengahan April lalu dipercayai menuju ke lokasi terbabit untuk mendapatkan perlindungan dari komuniti mereka. Jabatan Imigresen Malaysia memperkasakan operasi bagi mengesan saki-baki tahanan yang masih bebas. Ikuti perinciannya bersama wartawan Tun Nizami Hashim. Jalan! Beg saya! Saki baki tahanan pendatang asing tanpa izin yang meloloskan diri dari depo tahanan imigresen Sungai Bakap pada 20 April lalu kini dijejaki di Kuala Lumpur dan Selangor. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia, Datuk Seri Khairul Zaimi Daud, mereka dipercayai melarikan diri dan bersembunyi di sekitar kawasan Pasar Borong Selayang dan Pasar Borong Kuala Lumpur. Mereka yang masih lagi bebas ini ialah mereka yang tahu selak belok di kawasan Pulau Pinang dan juga kawasan Kuala Lumpur ini, kerana mereka dikesan pernah bekerja di sini, pernah berada di sini sebelum. Dibantu oleh komuniti mereka sendiri mempunyai kemungkinan yang sangat tinggi. Susulan itu, satu operasi yang disertai 109 anggota penguatkuasa dilaksanakan oleh Jabatan Imigresen Malaysia seawal jam 6 pagi bagi mengesan pendatang asing tanpa izin di kedua-dua pasar tersebut. Myanmar kat tengah, Myanmar. Myanmar kat tengah tinggi-tinggi. Myanmar. Angkat tangan. Majoriti pendatang asing tanpa izin ini cuba meraih simpati agar dilepaskan untuk menyambut Aidilfitri. Namun, status agama mereka diragui kerana kesemuanya tidak memiliki dokumen diri yang sah. Myanmar Islam. Myanmar Islam. Berapa nak mohon? Subuh berapa rakaat? Tak tahu. Ada Subuh tahu. tak tahu berapa rakaat? Tahu 4. 4. Zuhur? 12. 12. Wanita berusia 29 tahun ini mengakui memasuki Malaysia bersama suaminya menerusi jalan tikus di utara negara pada tahun 2012. Sudah berapa lama tinggal sini? 10 tahun lebih. 10 tahun lebih ya. Kerja apa? Kerja? Tak kerja. Lepas tu buat apa kat sini? Duduk rumah. Duduk rumah. Anak berapa? Anak 2. 2 orang. Suami kerja. Suami kerja lah. Suami kerja apa? Ni mas kilang. Jual emas. Di mana kilang tu? Banyak jauh Kepong. Oh, Kepong. So dia pergi kerja macam mana? Naik bas. Sementara itu, aksi kanak-kanak berusia 12 tahun ini yang berlega-lega di kawasan pasar tanpa penjaganya menimbulkan kecurigaan pihak berkuasa. Kerja dah. Kerja apa? Kerja ayam telur. Jual telur. Dah lama kerja jual telur? Tak, 1 bulan saja. Kerja ni gaji berapa dapat? 1,500. 1 bulan dapat 1,500. Bagi kat mak lah duit tu? Bagi rumah sewa-nya. Lepas tu, tak tahu. Rumah sewa berapa mahal tak? Ya, mahal. Berapa rumah sewa? 750. 750 1 bulan. Berikutan itu, pihak berkuasa akan melakukan siasatan terperinci bagi memastikan tiada unsur eksploitasi pekerja melibatkan kanak-kanak warga asing. Majoriti warga asing yang ditahan pada pagi ini terdiri daripada warga pelarian dan mereka mempunyai anak-anak kecil yang disekolahkan sama ada di sekolah yang ditubuhkan oleh badan bukan kerajaan ataupun ditubuhkan dalam kelompok mereka sendiri. Dan apa dikhuatiri adalah mata pelajaran yang diajar mereka ini bertentangan dengan pelajaran yang diajar di Malaysia ini. Kanak-kanak warga asing berusia 11 tahun ini mendakwa terpaksa bekerja dan menjual sayur-sayuran yang dikutip dari tong sampah bagi membiayai yuran persekolahannya. Belajar apa di sekolah? English, Myanmar, matematik lah. Bahasa Malaysia? Tak. Tak belajar? Dan macam mana boleh pandai cakap bahasa Malaysia? Saya duduk dekat Malaysia kan. Dah berapa lama di sini? 13. 12? 3. Kena bayar? Berapa bayar? 50. RM20? 5. 50? Sebulan? Siapa yang mengajar di sekolah?
Cikgu siapa? Myanmar. Cikgu pun Myanmar juga. Kelas berapa banyak orang? Ada 15 je. 15 orang. Selain itu, pemilikan kad pelarian oleh lelaki warga asing berusia 45 tahun ini yang berasal dari negara tidak bergolak menimbulkan persoalan. Bila dapat kad UNHCR ni? Ini saya masuk sini 8 tahun. Okey. Ini saya kad. Dia masuk Malaysia 8 tahun. Pergi pejabat UNHCR. Kemudian dapat kad. Sebab apa alasan? Lagi saya faham tak ada? Ya. Lagi faham tak ada? You answer. Daripada OP ni kita dapati terdapat juga warga negara lain selain daripada Rohingya yang turut mendapat kad UNHCR. Macam ini dengan saya ada 3 ya. Dan apabila saya tanya mereka ini, tidak ada yang boleh memberikan jawapan yang tepat. Apa bentuk ancaman yang mereka hadapi di negara mereka, golakan di sana. Begitupun, bapa kepada 3 orang anak ini mendakwa tidak menjalankan sebarang pekerjaan di sini dan mendapat bantuan keuangan dari keluarganya di Eropah. Sini datang kerja apa? Saya kerja tak ada, saya brother ini Germany, saya tolong. Abang di Jerman hantar duit setiap ni lah. Oh. Hasil operasi, 248 pendatang asing tanpa izin ditahan untuk disiasat di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63. Untuk immigration mengusir seseorang warga negara asing, dokumen perjalanannya mesti lengkap. Sama ada pasport ataupun sijil perjalanan kecemasan. Tanpa dokumen ini, seseorang itu tidak boleh diusir kerana tidak ada negara untuk dihantar mereka. Jadi ini dilema yang sekarang ni dihadapi oleh immigration. Saya juga ingin maklumkan bahawa operasi pada hari ini bukanlah operasi yang pertama kali diadakan. 2 kawasan ini telah diletakkan sebagai kawasan hotspot oleh Jabatan Immigration Malaysia, di mana kehadiran secara omnipresence sentiasa dibuat dan operasi secara berkala dengan pihak DBKL kerap kali dijalankan. Operasi tamat pada jam 12 tengah hari. Laporan Tun Hizami Hashim, 999. Kesiannya. Ya Allah, ya Tuhanku. Ambil baju nak satu. Ambil baju kan? Berkali-kali diserbu pihak polis dalam tempoh seminggu. Akhirnya sebuah premis hiburan tidak berlesen di Puchong Selangor diambil tindakan berat. Dipercayai milik anggota kumpulan kongsi gelap Geng 21. Polis IPD Serdang bersama Majlis Bandaraya Subang Jaya terpaksa menyita peralatan di premis berkenaan gara-gara pemiliknya yang masih berdegil untuk menjalankan perniagaan. Ikuti perinciannya bersama wartawan Haris Farouk Alex. Setelah beberapa kali diserbu pihak berkuasa, termasuk pasukan D7 Ibu Pejabat Polis Kontingen Negeri Selangor, 2 premis hiburan dipercayai milik anggota kongsi gelap masih berdegil untuk meneruskan perniagaan tanpa lesen hiburan yang sah. Pasukan Ibu Pejabat Polis Daerah Serdang yang diketuai Ketua Polis Daerah ACP A. Anand Balagan sekali lagi bertindak menyerbu kedua-dua premis yang terletak secara bersebelahan di Kompleks Prima Bandar Puchong Jaya. Namun, tindakan yang diambil kali ini lebih tegas, termasuk melakukan rampasan peralatan audio. Dan dia punya lesen ni restoran kedai makan, kopi bar dan snack. So sekarang ni dari segi pusat hiburan dia tak ada lesen. Dia restoran kedai makan terbuka saja. So dia ada di manager dia. Di manager belakang tu. Manager dia ada. Hendron, lepas tu ni Bonzer dengan DJ. Dia ada pekerja berasing. Pekerja berasing 2 orang. Ada dia punya surat dengan pasport ni lah. So mana dia punya owner? So tahu apa kesalahan dia?
because of music? You tidak ada lesen pusat hiburan. So di bawah enactment hiburan dan tempat-tempat hiburan negeri Selangor bagi tahun 1995, you telah melakukan kesalahan. Dan saya rasa kita pun telah pernah ambil tindakan terhadap tempat ini dulu. Dan you all masih lagi bertegah untuk nak buka. Jadi hari ini kita datang untuk buat pemeriksaan dan dapati masih lagi buka. Dan didapati you telah menjalankan perniagaan pusat hiburan ini tanpa lesen lah. Jadi you terpaksa kita buat pemeriksaan lanjut terhadap semua yang hadir pada hari ini. Dan juga pekerja you pun kita akan terpaksa teliti dengan dokumen mereka ini. Menurut Ketua Polis Daerah Serdang, ACP An Balagan, tujuan operasi dilakukan adalah bagi mengelak berlakunya sebarang kejadian jenayah berat gara-gara lokasi ini menjadi tempat anggota kongsi gelap berkumpul. So saya harap you akan bagi kerjasama lah kepada saya juga difahamkan tempat ini pernah diperiksa baru-baru ni dan dapati masih lagi buka. Pasal apa? Dah tak ada lesen, kenapa buka lagi? Lesen kita sudah mohon, dia ada proses 3 bulan. Yalah, kalau dah tak ada proses, dah tak ada lesen, macam mana you boleh buka perniagaan you? Jadi kita pun dapat banyak aduan daripada masyarakat jugalah. Luar tentang muzik-muzik yang dipasang yang begitu kuat sehingga mengganggu tempat-tempat lain. Tapi apa pun, oleh kerana you tak ada lesen di bawah Seksyen 61 enactment hiburan, kita akan ambil tindakan. Hasil pemeriksaan lanjut mendapati dapur masak diletakkan di bahagian luar permis dan berdekatan dengan longkang. Sekaligus, kebersihan makanan yang disediakan diragui gara-gara tidak mematuhi syarat penyediaan makanan kepada pelanggan. Ini masak-masak semua dia buat ni. Masak sini. Masak ni. MBAJ mana MBAJ? MBAJ mana? Itu kita tu orang duduk sini. Seorang daripada pemilik pusat hiburan yang pernah diserbu sebelum ini dilihat sengaja meneruskan perniagaan seolah-olah ingin mencabar pihak berkuasa. Polis turut memantau kegiatan yang berlaku di premis ini setelah mendapati pemiliknya adalah antara orang kanan dalam pertubuhan haram Geng 21. Ini tempat berapa lama dah buka? Seminggu. Oh, baru buka? Baru seminggu setengah. Baru seminggu setengah. Sebelum ni tak ada pernah buat benda lain? Tak pernah. You ada apply lesen semua tak ada? Ada. Minggu lepas saya rasa kita pun ada sampai sini juga kan dengan IPK dia. So lepas tu apa dia orang advice you buat? Kita advice dia bagi saman, dia bayar denda. Pasukan Penguatkuasa Majlis Bandaraya Subang Jaya (MBSJ) turut menjalankan sitaan terhadap barangan dan peralatan hiburan setelah mendapati pemiliknya gagal mempamerkan lesen hiburan yang sah. Dalam operasi jam 10 malam itu, pihak polis telah menjalankan pemeriksaan terhadap 27 individu termasuk pengurus dan pelanggan. Kita juga mendapat maklumat bahawa kedua-dua lokasi ini juga menjadi tempat ataupun spot seperti mana Tuan Haris beritahu kepada kumpulan-kumpulan gangster yang ada yang nambu mereka lah. Dan kita bimbang perkara ini akan menjadi satu masalah di mana akan ada pergaduhan yang lebih besar di antara dua kumpulan ini. Dan sedia maklum bahawa apabila tempat hiburan ini dengan adanya arak dan alkohol, kadang-kadang pertimbangan manusia itu tidak akan ada. Dan di situlah akan meletusnya pergaduhan dan sebagainya. Jadi untuk mengelakkan segala pertembungan di antara dua pihak atau dan sebagainya, jadi kita di peringkat IPD Serdang mengambil langkah awal dengan memeriksa dan memastikan bahawa segala perniagaan yang dibuat di sini menggunakan dokumen ataupun lesen yang sah. Kedua-dua permis ini telah diambil tindakan di bawah enactment hiburan dan tempat-tempat hiburan di Selangor kerana tiada lesen hiburan dan Seksyen 32 Akta Eksais 1976 kerana menjual arak tanpa kebenaran pihak berwajib. Laporan Haris for Alex 999.
Seorang kanak-kanak autisma yang hilang di hutan berjaya diselamatkan sekumpulan pendaki bukit yang menjalankan pencarian secara sukarela untuk membantu pihak berkuasa. Saksikan butiran kejadian di Kota Kinabalu, Sabah dalam tragedi 999 minggu ini. Mangsa Jayden Gabriel, 5 tahun, dilaporkan hilang kira-kira jam 3 petang. Kejadian berlaku di hutan Kampung Malawa, Jalan Sepanggar, Kota Kinabalu. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Lintas Sabah, Agustavia Jo Kwasi, pihaknya menerima panggilan jam 6.03 petang apabila ibu mangsa menyedari kehilangan anaknya. 10 anggota bomba ke lokasi kejadian yang turut dibantu unit anjing pengesan K9 untuk misi pencarian di sekitar rumah dan juga kawasan Kampung Mangsa. So, operasi diteruskan sehingga pada jam 1 pagi dan disambung semula pada jam 6 pagi. So, operasi kali ini turut dibantu oleh beberapa agensi daripada pasukan unit drone daripada Pusat Gerakan Udara dan juga anggota polis dari Balai Bomba Inanam, Balai Bomba Menggatal dan juga beberapa NGO turut membantu kami untuk menjalankan operasi pencarian. Difahamkan seramai 50 orang penduduk kampung ataupun orang awam turut membantu dalam usaha kali ini. Hasil pencarian lebih 24 jam, akhirnya Jayden Gabriel ditemui oleh sekumpulan pendaki bukit yang secara sukarela membantu pihak berkuasa apabila mendengar berita kehilangannya. Ini ada 6 orang and then bila kami masuk di dalam tu keadaan memang sedikit bahayalah sebab ada batu and then bukit dia cukup curam. Kami berpecah ke kiri dan kanan. 2 orang kiri, 2 orang kanan. Tapi sebenarnya kami sedikit kecewa sebab kami gagal jumpa. Menurut Ketua Pendaki Bukit Nurhizah Abu Bakar, kumpulannya membuat keputusan untuk meluaskan pencarian Jayden dengan menaiki ke puncak bukit yang lebih tinggi. Lepas tu sampai kami di atas tu, tiba-tiba kami dengar bunyi budak menjerit. Kami sampai di situ, ada budak menjerit. Dia tidak boleh bercakap. So dia punya suara tu dia macam dia jerit sekali. Tapi kami nak nampak budak tu di mana sebab keadaan semak yang cukup tebal dengan pokok besar apa semua. Kesiannya. Ya Allah, ya Tuhanku. Ambil baju lah satu. Ada baju kah? Cuma minum lagi. Ada? Jangan. Angkat, cuma minum lagi. Minum lagi. Minum lagi air. Okey, kita sudah kan? Kita pulang. Ada pun dia. Pagi tak pagi. Ini kita makan dulu. Mari kita turun. Baju. Baju. Abang ni kat situ ada dia. Nurhizah turut bersyukur kerana Jayden terselamat daripada sebarang kejadian tidak diingini seperti terjatuh ke dalam gaung berikutan keadaan bukit yang curam. Jumpa! Alhamdulillah waktu tu kami memang nampak adik Jayden tu. Tapi untuk confirmkan tu saya call dia punya family lah sama ada ini adalah budak yang dicari. Selepas tu kami ada buat macam kami bagi minum air apa semua sebab nampak dia dehydrate. So badan dia semua teruk kan. Keadaan badan dia dengan gigitan nyamuk apa semua memang kalau mau dikirakan memang sedih lah. Kami pun terharulah jumpa dia. Sebaik ditemui, mangsa diberikan rawatan bantuan perkhidmatan kecemasan oleh pihak bomba dan dihantar ke Hospital Kota Kinabalu untuk rawatan lanjut. Punya paki pun tengok memang kotor. Okey. Tengok dari segi ni. Buluh digunakan. Anjing peliharaan dibiarkan berkeliaran di dalam premis ketika makanan sedang diproses oleh para pekerja. Itulah situasi menjijikkan di sebuah kilang kuih pau dan dimsum di Butterworth. Gara-gara mengabaikan aspek kebersihan, premis yang telah pun beroperasi lebih sedekat itu digempur sekali lagi oleh Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang.
Pasukan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang melakukan pemeriksaan kebersihan di sebuah kilang membuat kuih pau dan dimsum yang terletak di Medan Melo Selatan, Butterworth. Depa pun tak berani pegang ke. Kehadiran pihak berkuasa dikejutkan dengan 3 ekor anjing peliharaan yang dibiarkan berkeliaran di dalam premis yang digunakan untuk memproses makanan. Kalau kita tengok dekat sini ada binatang peliharaan. Sepatutnya binatang peliharaan, apa-apa binatang tidak dibenarkan untuk belah di kawasan premis makanan. Selain itu, kehadiran haiwan perosak lilati iaitu lipas, lalat dan tikus turut dikesan di dalam rumah yang dijadikan kilang ini. Kalau kita nampak kat sini, ni tepung yang digunakan, baking powder. Ini kat sini ada kesan tai tikus. Memang boleh ada pencemaran kat sini. Tempat penyimpanan pun tidak bersih. Aspek kebersihan jelas diabaikan kerana lambakan najis tikus turut ditemukan di dalam stor penyimpanan perkasasan dapur dan 3 pekerja warga asingnya pula tidak memakai peralatan pelindungan diri ketika memproses makanan. Ini. Ini semua tak tikus. Ni. Okey. Semua dia tu dia. Ini semua tak tikus. Okey. Ini tak tikus lah ni. Kalau kita tengok dia keladak ni memang tak pernah dicuci lah. Okey. Selain itu, kondisi peralatan untuk memasak juga didapati kotor dan rosak sekaligus melanggar peraturan-peraturan makanan 1985. Okey, kita tengok ini apa ni peralatan yang guna untuk ni lah, untuk uli uli tepung . Kalau dari segi fizikal pun kita tengok memang tak pernah dicuci lah. Kalau kita tengok ini pun dah berkarat dan bersawang dan memang orang kata dari segi maintenance memang tak dijagalah. Okey. Ini pisau yang digunakan lah. Kalau kita tengok ni guna ni tepung ni. Kita tengok dari segi cara ni memang masih guna ni. Tepung ni masih basah lagi. Bermakna mesin ni memang still digunakan lah untuk uli tepung. Masih guna lagi. Okey, tepung masih basah lagi. Ini rasa uli tepung. Yang ni pun kita tengok ni . Okey. Okey, bersawang ni. Okey, tengok Yang ni pau yang dah dimasak saya rasa, tapi dibiarkan macam ni je lah. Okey, dari segi dia punya pangki pun tengok memang kotor. Okey. Kita tengok dari segi ni buluh digunakan dan kotor lah. Patah-patah semua. Dan kulat, saya rasa kulat. Menurut Ketua Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Negeri Pulau Pinang, Muhammad Wazir Khalid, tempat untuk menyimpan makanan juga didapati tidak strategik kerana berhampiran dengan tandas yang kotor. Yang ni freezer yang berdekatan dengan tandas dan ini daging kizir . Okey, daging kizir yang dibekukan dan dari aspek kebersihan kita nampak memang tak pernah dicuci lah . Boleh menyebabkan food poisoning racunan lah. Okey, sepatutnya walaupun daging apa sekalipun bila diusahakan sebagai produk makanan, benda ni seharusnya dalam keadaan bersih dan selamat lah. Ekoran itu, pemilik permis berusia 40 tahun disiasat kerana kilangnya yang tidak berlesen ini dikuatiri menghasil lebih 1,000 biji kuih pau dan dimsum yang tercemar untuk dijual kepada pembeli. Kasih bersih lah makanan, kasih bersih mau jual dengan orang makan kan. Tengok kotor sangat. Memang kotor. You dulu hari tu masa 2019 sudah tutup dan lepas tu masa buka dah clear semua orang. Sekarang jadi balik. Tai tikus tu mesti ada masalah. Tak buat penjadual, tak buat pembersihan secara berjadual lah. Maksudnya betul. Jadi kalau kita buat pembersihan secara berjadual, dah masa okey je. So kena buat secara berjadual lah macam tu balik. Sekarang susah lah kak. Salah tu.
Lesen akan mohon dengan FPSP. Mau FPSP mohon lesen lah. Tapi kasih bersih dulu. Kasih bersih baru mohon dengan FPSP lesen. Sementara itu, sebuah kilang memproses berbola ikan di Batuah juga diserbu dalam operasi ini kerana tidak mematuhi standard pematuhan kebersihan kualiti makanan. Penyimpanan kita tengok di sini memang dia letak direct memang dia sepatut dia kena berlapis ada satu cover sama ada dia plastik ataupun penutup. Yang ni cara dia letak terus direct. Jadi terdedah sepatut dia kena cover dan kena letak atas dia tak boleh bawah dia ke bawah sangat okey. Dan penggunaan kayu kayu kita tak sedapkan dia akan fungus. Sebab kayu dengan air tak boleh bercampur dia akan fungus. Produk yang dikeluarkan oleh kilang ini juga tidak mempunyai label, sekaligus menimbulkan persoalan mengenai status kandungan bahan yang digunakan dan menyukarkan pencarian pemilik sekiranya pelanggan mengalami keracunan makanan. Ini label. Okey, ini kan label. Hasil operasi, 10 notis kompaun bernilai RM10,000 dikeluarkan terhadap kedua-dua pemilik kilang itu dan permis mereka diarahkan tutup selama 14 hari mengikut Seksyen 11 Akta Makanan 1983. Isu yang utama di sini adalah program jaminan keselamatan makanan iaitu PJKM. Kita akan maklumkan kepada pegawai teknologi makanan iaitu bahagian persijilan di mana mereka yang bertanggungjawab untuk menjalankan aktiviti in-house training. Segala persijilan yang telah diberi dan dipatuhi oleh pemilik premis. Kita tak nak berlaku persijilan telah diberikan tetapi pembersihan gagal dipatuhi dan kita memandang serius dari sudut kebersihan kilang-kilang kerana premis-premis ini adalah satu produk pengeluaran yang utama. Produk-produk makanan yang diproses adalah bermula di kilang. Jika perkara ini tercemar di peringkat kilang dan kemungkinan berlakunya keracunan makanan kepada orang awam ataupun publik. Operasi tamat pada jam 4 petang. Laporan Tuni Zami Hashim, 999. Polis kontingen Kelantan sedang giat memburu 3 lelaki dipercayai merompak sebuah kedai pajak gadai emas di Jalan Besar Pasir Emas pada jam 4.30 petang Khamis lalu. Ikuti perinciannya dalam rangkuman Kejadian Jenayah Seminggu 999. Menurut kenyataan polis, suspek bertindak memaksa pekerja kedai emas terbabit memasukkan sejumlah wang dianggarkan sebanyak RM1 juta beserta beberapa barangan kemas ke dalam beg yang disediakan suspek sebelum melarikan sebuah kenderaan milik mangsa. Pihak polis menjalankan op tutup di sekitar Kelantan dan pintu sempadan Thailand bagi mengesan suspek yang dipercayai masih berada di sekitar kawasan itu. Susulan tindakan itu, pasukan gerakan AM Batalion 8 membuat rondaan di sekitar kawasan Kuala Jambu telah menjumpai kenderaan yang dilarikan suspek dalam keadaan mencurigakan dan tidak berkunci. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 Palang 397 Kanun Keseksaan. Polis berjaya menahan 10 lelaki yang disyaki terbabit dalam video tular bermain mercun seolah-olah berperang pada malam 1 Syawal lalu di Senawang, Negeri Sembilan. Menurut kenyataan polis, kesemua suspek berusia 19 hingga 42 tahun terbabit ditahan di sekitar Seremban untuk siasatan lanjut. Perintah reman selama 3 hari telah dikeluarkan sehingga Isnin ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan dan Seksyen 6 Akta Bahan Letupan 1957. Seorang penyampai berita di sebuah stesen TV cedera akibat diseret selepas cuba mengejar penjenayah yang memecah tingkap kereta milik mangsa di Damansara Perdana Khamis lalu. Dalam kejadian jam 3.40 petang itu, mangsa berusia 34 tahun mengalami kecederaan di tangan serta kaki selepas diseret suspek dalam cubaan melarikan diri.
Kejadian berlaku selepas mangsa kembali ke kereta sebelum melihat suspek yang memakai jaket sedang memecahkan tingkap miliknya sebelum melarikan beg milik mangsa. Susulan itu, seorang lelaki berusia 31 tahun ditahan reman selama 7 hari hingga Jumaat ini untuk membantu siasatan. Suspek juga memiliki beberapa rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 394 Kanun Keseksaan. Seorang wanita kerugian wang hampir RM130,000 akibat terpedaya dengan sindiket Macau Scam yang menyamar sebagai pegawai Kementerian Kesihatan. Menurut fakta kes, mangsa menerima panggilan untuk mengesahkan bahawa mangsa pernah mengambil ubatan secara berlebihan di sebuah klinik komuniti. Selepas menafikan dakwaan terbabit, panggilan mangsa disambung kepada seorang lelaki yang mengaku sebagai pegawai polis mendakwa mangsa terbabit dengan kegiatan pengubahan wang haram. Mangsa juga telah melakukan 5 transaksi kewangan dari 20 hingga 26 April lalu kepada suspek. Mangsa yang bekerja sebagai pengurus sumber manusia telah membuat laporan polis pada 30 April lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Taktik licik 2 bot nelayan Vietnam menceroboh perairan negara pada hari perayaan Aidilfitri membawa padah selepas dikesan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia. Bot terbabit ditahan pada jam 2.30 hingga 3 petang Isnin lalu pada kedudukan 66 Batu Nautika dari Kemaman Kuala Terengganu menerusi op bersepadu yang dijalankan. Ketika operasi, bot terbabit dikesan sedang menangkap ikan secara haram sebelum cuba melarikan diri selepas menyedari kehadiran pihak berkuasa. Hasil pemeriksaan lanjut terhadap 12 nelayan warga asing itu mendapati mereka tidak mempunyai sebarang permit untuk menangkap ikan dan turut gagal mempamerkan pengenalan diri yang sah. Agensi Penguasaan Maritim Malaysia berjaya merampas bot serta alatan menangkap ikan yang dianggarkan bernilai RM2 juta. Kes disiasat mengikut Akta Perikanan 1985. Terima kasih kerana bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk terus menyalurkan sebarang berita kejadian jenayah menerusi email, Facebook dan juga Instagram rasmi 999 seperti tertera. Dengan itu, kita jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.